Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar semua para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Umu Hanan. Kisah yang bertajuk Penggal. Kali ini membawa episod Jambatan Gantung. Seusai mencuci kereta sebentar tadi, Azhar melihat handphonenya. Dia meneliti mesej yang masuk melalui grup-grup. Semuanya dibaca saja. Silent reader untuk beberapa grup yang dia tidak tahu nak sambung perbualan tu macam mana. Akhir sekali, grup 5. Grup 5-nya yang sangat dia sukai itu. 5 tu adalah dia, Mida, Adi, Ibal dan Mimin. Mereka rakan karib yang sangat akrab walaupun mereka tinggal berasingan jauh daripada bandar masing-masing. Malam ni nak hang out kat mana? Kata Ibal. Entah, ada tempat best. Aku tak nak lepak tempat orang ramai. Sesak lah, kata Mimin. Nanti kau ambil akulah. Aku tak ada transport ni, kata Midah pula. Esok aku cuti oi. Dapat lepak lama sikit, kata Mimin. Aku pun nak ambil MC jugalah. Malas nak kerja, kata Mida. Malam ni lepak tempat jauh sikit nak. Tempat angker-angker. Baru seronok, kata Mida. Aku tahu tempat lepak best. Kat tempat aku ni ada. Korang pergilah sini, kata Adi. Okey, set, kata Ibal, Mimin dan Mida. Azhar masih menjadi pemerhati. Dia bingung sedikit. Walaupun mereka tercampak jauh dari kawasan masing-masing, tapi kalau dah plan nak keluar, mesti on punya. Sebab mereka jarang berjumpa. Lagi pula, semuanya sudah bekerja, tidak tinggal bersama keluarga. Jadi, ruang kebebasan tu tiada batasan. Walaupun berkawan berlainan jantina, namun mereka sangat serasi. Disebabkan sudah berkawan dari sejak kecil lagi. Keluarga mereka juga saling mengenali mereka. Zah, okey ke? Dari tadi perhati je, Mida menegur. Okey je, tapi malam ni korang pick up akulah. Satu kereta lagi okey. Nantilah aku fikir alasan apa nak bagi kat bos untuk minta cuti esok. Macam tu lah baru geng, kata Mimin. Malam tu, seperti yang dijanjikan, Mimin bertolak mengambil Ibal dan Mida. Walaupun berangkat selepas maghrib, namun tiba di rumah sewa Mida hampir pukul 9 malam. Selepas mengambil Mida dan Ibal, mereka bertiga mengambil Azhar pula. Perjalanan mereka diteruskan hampir pukul 10 malam. Jauh untuk menuju ke bandar yang didiami oleh Adi. Aku tunggu di pengkalan. Satu mesej daripada Adi masuk. Selepas berhenti di 7E untuk membeli makanan dan minuman, mereka meneruskan perjalanan. Mimin yang sememangnya sudah tahu selok-belok bandar tu, memandu kereta Pro 2 Alza hitamnya menuju ke pengkalan. Jam pula sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Pengkalan tu kelihatan sunyi sepi. Cuma disuluhi oleh lampu-lampu jalan. Deretan gerai juga kelihatan gelap. Ada sesetengah gerai yang disambungkan dengan elektrik mempunyai lampu yang masih terbuka. Mana Adi ni?
Dah call dia tak, Bal? Tanya Mimin. Ibal mengangguk. Dah. Tapi tak ada jawapan. Azhar yang tertidur sepanjang perjalanan tiba-tiba saja tersentak apabila cermin tingkap kereta diketuk dari luar. Dia melihat Adi tersengih-sengih sambil melambaikan tangan kepadanya. Astaghfirullahalazim, budak ni kejut orang tak pandai nak buat elok-elok, omel Azhar. Mida yang berada di sebelah Azhar keheranan. Hei, kau bercakap dengan siapa? Tanya Mida. Tu, si Hadi tu. Buat aku terkejut aja, kata Azhar. Mida, Mimin dan Ibal saling berpandangan. Mana Hadi? Tidak semena-mena, naik bulu roma dan bulu tengkuk mereka dibuatnya. Hadi dah sampai? Tanya Mida. Azhar yang mulai perasan dengan perubahan wajah mereka menelan air liur. Dia terpinga-pinga memandang sekeliling. Tak ada pun Hadi. Tempat tu sunyi sepi dan gelap saja. Aku rasa kita tunggu di bawah lampu jalan sana. Mimin membuat keputusan. Kereta meluncur perlahan. Azhar mulai rasa tak sedap hati. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Sekali lagi tingkap kereta di sebelah Azhar bunyi diketuk dari luar. Walaupun jantung Azhar berdegup kencang, dia memaksa kepalanya untuk menoleh. Mereka bertiga seperti tidak mendengar saja ketukan itu dengan melihat handphone masing-masing. Kosong. Tiada Adi. Wah! Adi tersembul di tingkap kereta dengan membuat muka ngeri. Mereka berempat terkejut lalu menjerit sekuat hati. Azhar lah yang paling merasa terkejut kerana Adi betul-betul berada di tingkap sebelahnya. Adi ketawa terbahak-bahak kerana berjaya menakuti 4 orang kawannya tu. Woi, nak bergurau? Bergurau esok je lah. Bengong, tengah malam buta ni juga dia nak bergurau, omel Ibal. Adi masih ketawa. Jelas pucat di wajah kawannya. Aku ketuk tingkap, korang tak perasan. Lepas tu tinggalkan aku. Nasib baik kau orang pergi tak jauh. Jenuh aku kejar, getus si Adi pula. Padan muka kau. Jadi hantu lagi. Kan percuma kena tinggal. Kau parking kat mana ah? Kata Azhar sambil menolak kepala si Adi. Adi ketawa lagi. Kat sebelah kedai sana. Yang korang tunggu tempat sunyi ni apa hal? Korang tak tahu ke pengkalan ni ada? Dah. Midah pula mencelah. Perjalanan diteruskan untuk menuju ke tempat yang disarankan. Tidaklah berapa jauh sangat daripada pengkalan tu, iaitu di sebuah jambatan gantung laluan shortcut orang dahulu kala untuk menuju ke bandar seberang. Jambatan gantung ni sejauh 10 km untuk menuju ke seberang sana. Ia boleh dilalui oleh lori-lori balak dan lori-lori sawit. Semenjak dah terbinanya lebuh raya, jambatan itu jarang digunakan. Sunyi dan angker. Apa macam? Kata Adi sambil tersengih-sengih. Mida dan Azhar saling berpandangan. Walaupun nampak rileks, namun ada sedikit takut menghurung. Mereka kini sudah berada di tengah-tengah jambatan tersebut. Terbaik, bai, kata Ibal. Mereka bersetuju untuk lepak di situ. Sambil mendengar muzik melalui handphone, mereka duduk di laluan pejalan kaki. 10 minit di situ, mereka ketawa dengan rancaknya apabila masing-masing mula membuka cerita. Lama tak jumpa. Biasalah. Memang banyak benda yang nak diborakkan. Lagi lucu apabila Mimin dan Ibal buat aksi meniru gaya bos mereka mengarah pekerja bawahan masing-masing. Senyuman Azhar mati di situ
apabila melihat seorang kanak-kanak sedang berlari di tengah-tengah jalan raya tersebut. Kanak-kanak tu menoleh ke arahnya sambil memanggilnya untuk mendekati. Mida, aku nampak sesuatu lah, bisik Azhar. Mida menelan air liur. Kau jangan. Jam dah pukul 1 lebih ni, kata Mida. Dipanggil aku lah, Mida, kata Azhar lagi sambil menggenggam tangan Mida. Di sisi lain, Mimin melihat Adi mulai bangkit dari duduknya. Adi seolah-olah dipanggil oleh sesuatu. Ibal yang menyumbatkan telinganya dengan earphone sambil melihat movie The Avengers tu, langsung tidak menyedari keadaan di sekelilingnya. Di, kau nak ke mana? Tanya Mimin. Adi diam. Dia meneruskan langkahnya tanpa banyak cakap. Mimin mengekori Adi. Mida. Aku nampak budak tu lah. Dia macam nak minta tolong sesuatu je ni, kata Azhar lagi. Namun, kata-kata Azhar bagaikan angin lalu apabila tumpuan Mida lebih kepada seseorang yang sedang berjalan di tengah-tengah tali besi di hujung jambatan. Ianya seperti menghampiri mereka secara perlahan-lahan dengan hanya meniti tali itu sahaja. Masya Allah! Jerit Mida apabila melihat lelaki itu tidak mempunyai kepala dan sebelah tangannya sedang menjinjing kepalanya sendiri yang sedang menitiskan darah. Azhar! Bagi Mida! Namun, Azhar tiada di sebelahnya. Kelihatan Azhar sedang berjalan di hujung jambatan. Ya Allah, apa semua ni? Ucap Mida apabila mendapati rakan-rakannya masing-masing menuju ke hujung jambatan, kecuali Ibal. Bal! Mida menggoncang badan Ibal yang kusyuk melayan movie tu. Bal! Ibal! Namun, Ibal langsung tidak bergerak. Ibal bagaikan berada di dunianya sendiri. Azhar mendekati kanak-kanak itu. Budak yang tidak mengenakan baju dan cuma memakai seluar pendek saja itu sedang menangis. Adik kenapa, Dik? Tanya Azhar. Budak tu masih menangis sambil memusingkan badannya. Namun, sesuatu yang menyebabkan Azhar terkejut apabila hanya badan budak tu saja yang berpusing. Kepalanya pula sebaliknya tidak. Allahu Akbar! Ucap Azhar. Semakin lama dia melihat budak tu, semakin kepala budak itu perlahan-lahan bercerai dari tubuhnya. Terbeliak mata Azhar. Peluh dingin merecik di dahi. Allah! Hanya itu yang mampu diucapkan. Azhar terdengar suara Mida menjerit. Dengan pantasnya, Azhar menoleh ke arah Mida yang berada di hujung jambatan sambil meraung-raung. Apabila dia menoleh ke arah budak tu, di hadapannya kosong, hanya pemandangan yang gelap gelita. Tanpa membuang masa, Azhar mula mengatur langkah walaupun lututnya mulai longlai. Berkali-kali dia tersungkur di atas jalan sehingga lututnya berdarah kerana dia berlari dan tersungkur berkali-kali untuk mendekati Mida. Aduh! Mida! Aduh! Azhar memeluk Mida sambil menggoncang-goncang badan Mida. Mata Mida sudah sembab kerana terlalu kuat menangis ketakutan. Aku nampak hantu, tak ada ke mana? Jerit Mida sambil memeluk Azhar. Azhar mengangguk. Walaupun cemas dan rasa takut, namun setelah memeluk Mida,
keberaniannya muncul sedikit. Mereka berdua mendapatkan Ibal yang masih duduk di situ. Berkali-kali mereka menggoncang badan Ibal. Ibal! Hei! Ibal! Ibal! Namun, Ibal masih tidak peduli. Earphone di telinga Ibal dicabut, lalu Azam membaca, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 3 kali. Ibal menoleh dengan wajah selamba. Ada apa ni? Dia melihat Azhar dan Mida yang sedang bermandi peluh dengan jujuran air mata dan luka di lutut Azhar dengan rasa hairan. Cari Mimin dan Adi. Tempat ni tak selamat, kata Azhar sambil menarik belakang baju Ibal. Terkial-kial Ibal bangkit seperti orang yang baru bangun tidur. Di hujung jambatan sana, Mimin menghulurkan tangannya. Adi! Jangan, Adi! Kalau kau terjun, kau mati! Sungai di dalam, kata Mimin. Adi enggan peduli. Dia cuma tersenyum sinis. Terdapat juntaian tali wire yang berada di tiang jambatan tersebut. Perlahan-lahan, Adi mengikat lehernya dengan tali tersebut. Adi! Hei! Kau dah gila ke? Jangan! Jerit Mimin. Mimin meniti hujung jambatan dengan berhati-hati untuk mendekati Adi. Belum sempat Mimin berbuat apa-apa, badan Adi terjun ke dalam sungai. Manakala badannya bercerai daripada kepala. Adi! Laung Mimin cemas dan badannya tiba-tiba rasa ditolak dari belakang. Mujur Ibal sempat menarik lengan Mimin. Jantung Mimin berdegup kencang apabila merasakan dia sedang berpaut di tangan Ibal. Dia hampir terjatuh ke dalam sungai yang airnya deras dan kelihatan gelap hitam pekat. Mida dan Azhar membantu Ibal untuk menaikkan Mimin. Cepat pergilah! Tempat ni penuh syaitan lah, kata Azhar. Mereka berempat berlari laju menuju ke dalam kereta. Adi macam mana? Adi! Kata Mimin. Ibal yang mengambil tugasan untuk memandu sedang menghidupkan enjin kereta. Mereka berempat saling berpandangan. Dan mereka berempat terkejut apabila mendengar handphone Mimin tiba-tiba saja berdering. Adi call lah, kata Mimin cemas. Sekarang ni, apa pula ni? Ibal merengus cuak. Mimin menyerahkan handphone tu kepada Ibal. Ibal menolak, takut. Azhar memberanikan diri untuk menyahut. Woi! Berbulu aku tunggu korang. Kata nak pick up. Aku kat rumah ni, kata Adi riuh di hujung talian. Terbeliak mata Azhar mendengar suara Adi. Kau tunggu kat rumah? Kami pergi rumah kau. Okey, kau tunggu ya, kata Azhar tergagap cemas. Jalan cepat, kata Azhar tergopoh gapah. Tanpa banyak tanya, Ibal memecut kereta dengan laju. Mida dan Azhar masih berpegangan tangan. Ibal dan Mimin pula masih berwajah pucat. Kak Rusna menghidang kopi panas buat 4 orang sahabat baik adiknya, Adi. Terkejut dia dari tidur apabila suaminya menggerakkan dia dengan menyatakan kawan-kawan Adi datang bermalam. Abang Salim, abang ipar Adi, memandang wajah keempat-empat mereka dengan serius. Adi mengulurkan tuala kecil yang dibasah dengan air suam kepada Azhar untuk mengelap luka pada lututnya. Jadi, korang semuanya nampak benda tu lah? Tanya Adi. Mereka mengangguk. Masa aku layan movie tu, aku nampak mereka berempat masih di sisi aku. Manalah aku kisah sangat masa tu. Rupa-rupanya, hanya aku seorang saja duduk melongok dekat situ, cerita Ibal. Aku kan dah mesej, tempat tu cancel je sebab tempat tu keras. Yang korang pergi juga pasal apa? Kata Adi. Mereka saling berpandangan.
kau yang mesej ambil kau kat pengkalan, ujar Mimin. Adi melopong. Ah, sudah. Syaitan menjelma jadi dia pula. Jambatan tu memang keras. Tak ada orang berani lalu di situ malam-malam. Waima nak memancing pun orang takut. Ni korang dah cipta sejarah lah lepak tempat tu pada pukul 1 pagi. Hei, banyak orang mati aksiden di tempat tu. Banyak juga orang jumpa hantu tak ada kepala. Biasalah kan. Dulu-dulu orang yang bina jambatan tu jadikan kepala orang, dan ada juga yang sumbatkan badan dan kepala orang sekali dalam lubang tiang jambatan sebagai pasak untuk kukuhkan jambatan. Orang kampung berdekatan di sini dulu ceritalah kan, banyak budak yang hilang tak jumpa-jumpa. Orang kampung panggil orang yang penggal kepala tu dengan nama pengait. Ada yang cakap dah kena pasak dalam lubang jambatan. Tak hairanlah kalau tempat tu berhantu. Sebab tu jambatan tu masih kukuh sehingga sekarang ni. Lori balak, lori sawit masih lagi boleh lalu lagi, walaupun jambatan tu dah berusia puluhan tahun. Cerita Bang Salim. Adi, Azhar, Mimin, Ibal dan Mida melopong mendengar cerita Bang Salim. Tak sangka benda sebegitu terjadi kepada mereka. Sekian daripada karya Umu Hanan. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah ini. Peace, no war.